Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Ashari, nombor metrik 08 DPB 19F1084. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang laporan kewangan bagi anggaran kos keseluruhan pembaikan di rumah saya. Baiklah, yang pertama sekali saya akan menerangkan tentang apa itu pengurusan fasiliti. Okey. Pengurusan fasiliti merupakan satu bidang yang sedang pesat berkembang di Malaysia. Pembinaan projek mega di negara ini telah meningkatkan permintaan terhadap perkhidmatan pengurusan fasiliti. Walau bagaimanapun, pengurusan fasiliti bukanlah untuk bangunan atau fasiliti yang besar sahaja, tetapi semua jenis bangunan atau fasiliti tanpa mengira saiz memerlukan perkhidmatan ini. Contohnya, pembinaan rumah, pembinaan kedai dan sebagainya. Ini kerana bangunan atau fasiliti yang disediakan perlu diuruskan dengan cekap dan berkesan bagi memastikan objektif perniagaan teras sesuatu organisasi tercapai. Penerangan yang pertama adalah latar belakang rumah kediaman. Rumah saya terletak di Felda Kahang Barat, Keluang Johor. Pada asalnya, rumah saya ini adalah rumah kampung tapi telah diubah suai pada tahun 2015. Banyak pengubahsuaian yang telah dilakukan ketika itu seperti yang diminta oleh kami sekeluarga bagi mendapatkan keselesaan yang diingini. Kos yang dilaburkan untuk menyiapkan rumah ini adalah sebanyak RM85,000. Kini, rumah saya mempunyai 4 bilik tidur, 1 bilik solat, 1 bilik air, ruang dapur, ruang tamu dan ruangan untuk meletakkan kenderaan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang lembaran kerja inventory rumah, bermula dengan ruang tamu. Di ruang tamu saya terdapat 1 set sofa, 1 meja kayu, 1 televisyen, perabot hiasan, cermin hiasan, 8 lampu LED bulat, 1 kipas siling, 1 aircon, aksesori hiasan dan kapet. Bilik tidur 1. Di bilik tidur 1 terdapat 1 queen bed, almari baju, meja solek, perabot barangan, 4 lampu LED bulat, 1 kipas siling, 2 suis soket dan suis lampu dan kipas. Bilik tidur 2. Di bilik tidur 2 terdapat 1 queen bed, 1 katil bayi, almari baju, meja solek, 4 lampu LED bulat, 1 kipas siling, 2 suis soket, suis lampu dan suis kipas. Bilik tidur 3. Di bilik tidur 3 terdapat 1 single bed, 2 almari baju, 1 ampaian baju, 4 lampu LED bulat, 1 kipas siling, 2 suis soket, suis lampu dan suis kipas. Bilik tidur 4. Di bilik tidur 4 terdapat 1 single bed, 1 almari baju, perabot barangan, meja dan kerusi belajar, 4 lampu LED bulat, 1 kipas siling, 2 suis soket, suis lampu dan suis kipas. Ruang dapur. Di ruang dapur terdapat 1 kabinet dapur, sinki, 1 meja makan, 6 kerusi, penapis air, cermin, 4 lampu Kalimantan, 1 kipas siling, 1 kipas dinding, 4 suis soket dan suis lampu dan kipas. Anjung rumah. Di hadapan rumah terdapat 1 set kerusi kayu, 2 rak kasut, 1 kipas siling, 2 lampu Kalimantan, 2 lampu LED bulat, 1 suis soket, suis lampu dan kipas dan 4 ruangan untuk meletakkan kenderaan. Ruang solat. Di ruang solat terdapat 1 iron board, ampaian sejadah dan telekung, 1 kipas siling, 2 lampu LED bulat, 1 suis soket dan suis lampu dan kipas. Bilik air. Di bilik air terdapat 1 jamban duduk, sinki, cermin, baldi, shower water heater,
tempat letak berus gigi dan barang mandian, 2 lampu LED bulat dan 1 suis soket untuk shower water heater. Penerangan saya yang berikutnya adalah tentang jadual anggaran kos awam. Kerosakan yang pertama adalah mozaik pecah. Mozaik yang pecah ini akibat daripada hentakan yang kuat apabila mengangkat barang-barang yang berat seperti gas, perabot, peti ais dan sebagainya. Bahagian yang mengalami kerosakan ini adalah di ruang dapur. Kos untuk membaik pulihnya adalah RM25. Kuantiti yang diperlukan adalah 4 keping mozaik dan 1 beg simen. Kerosakan yang kedua adalah pintu bilik air yang pecah. Pintu bilik air yang pecah adalah disebabkan daripada perbuatan penghuni rumah sendiri. Bahagian kerosakannya adalah di bilik air. Kos untuk membaik pulihnya adalah RM105. Kuantiti yang diperlukan adalah 1 pintu plastik PVC. Kerosakan yang ketiga adalah siling berlubang. Siling yang berlubang ini berlaku akibat bumbung yang bocor. Apabila waktu hujan, air akan masuk melalui bumbung yang bocor dan terkena pada siling kapur yang akan mudah rosak apabila terkena air. Bahagian yang mengalami kerosakan adalah di anjung rumah. Kos untuk membaik pulih adalah RM20. Kuantiti yang diperlukan adalah 1 siling kapur. Jadual anggaran kos mekanikal. Kerosakan yang pertama adalah wall exhaust fan. Wall exhaust fan ini terletak di dinding dapur rumah saya. Wall exhaust fan ini telah rosak sejak 6 bulan lalu. Ianya rosak akibat motor dan fuse-nya yang sudah tidak berfungsi. Bahagian kerosakannya adalah di ruang dapur. Kos untuk membaik pulih kerosakan ini adalah RM46.80. Kuantiti yang diperlukan adalah 1 set wall exhaust fan yang baharu. Jadual anggaran kos elektrik. Kerosakan yang pertama adalah suis soket patah. Suis soket yang patah ini berpunca daripada proses untuk memasang semula rumah suis. Ianya diikat terlalu ketat sehingga pin di dalam suis soket patah. Bahagian kerosakan adalah di bahagian dapur. Kos untuk membaik pulihnya adalah RM7. Kuantiti yang diperlukan adalah 1 unit suis soket yang baharu. Kerosakan yang kedua adalah lampu LED rosak. Lampu LED yang rosak ini disebabkan jangka hayatnya sudah tamat. Ianya juga sudah lama tidak ditukar kepada yang baharu. Bahagian kerosakannya di bilik 3. Kos untuk membaik pulihnya adalah RM30. Kuantiti yang diperlukan adalah 1 unit lampu LED yang baharu. Jadual anggaran kos aset alih. Kerosakan yang pertama adalah rangka kerusi tertanggal. Rangka kerusi tertanggal ini disebabkan oleh gam yang digunakan untuk melekatkan rangka kerusi itu tidak kuat. Bahagian kerosakannya di ruang tamu. Kos untuk membaik pulih kerosakan ini adalah RM9. Kuantiti yang diperlukan adalah 1 gam kayu untuk melekatkan semula rangka kerusi yang tertanggal. Kerosakan yang kedua adalah kaki meja kayu patah. Kaki meja kayu yang patah ini akibat terjatuh apabila kami mengangkatnya untuk mengubah kedudukan meja ke tempat yang lain. Bahagian kerosakan di ruang tamu. Kos untuk membaik pulihnya adalah RM175. Kuantiti yang diperlukan adalah 1 set meja yang baharu. Yang berikutnya adalah jumlah perbelanjaan. Jumlah perbelanjaan adalah hasil tambah kos pembelian barang dan kos upah yang diperlukan untuk membaik pulih kerosakan awam, mekanikal, elektrik dan aset alih. Jumlah kos perbelanjaan baik awam adalah RM25 untuk mozaik yang pecah, RM105 untuk pintu bilik air yang pecah,
RM20 untuk siling yang berlubang. Jumlahnya adalah RM150. Jumlah kos perbelanjaan baik pulih untuk mekanikal pula adalah RM46.80. Jumlah kos perbelanjaan baik pulih elektrik adalah RM7 untuk suis soket yang patah, RM30 untuk lampu LED yang rosak. Jumlahnya adalah RM37. Seterusnya adalah jumlah kos perbelanjaan baik pulih untuk aset alih. RM9 untuk rangka kerusi yang tertanggal, dan RM175 untuk meja yang baharu. Jumlahnya adalah RM184. Jadual yang berikutnya ini adalah laporan kewangan. Keterangan yang pertama adalah jumlah kos yang dilaburkan. Jumlah kos yang dilaburkan adalah pendapatan sendiri RM2,000. Jumlah kos perbelanjaan RM150 untuk awam, RM46.80 untuk mekanikal, RM37 untuk elektrik dan RM184 untuk aset alih. Jumlahnya adalah RM417.80. Lebihan perbelanjaan. Lebihan perbelanjaan adalah hasil tolak daripada jumlah kos yang dilaburkan dengan jumlah kos perbelanjaan, iaitu RM2,000 ditolakkan dengan RM417.80. Jumlahnya adalah RM1,582.20. Kurangan kos perbelanjaan adalah RM0. Yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulan saya adalah pengurusan fasiliti yang saya pelajari haruslah digunakan ketika melakukan sesuatu kerja pembinaan atau membaik pulih. Ianya sangat penting kerana mengandungi pelbagai aspek yang perlu diutamakan seperti keselamatan, kos yang diperlukan, aturan strategi dan sebagainya. Selain itu, beberapa kepentingan facilities management juga dapat membantu kita dalam urusan pembinaan seperti membekalkan garis panduan yang betul dan terkini segala prosedur dan kaedah pengurusan fasiliti bangunan yang berkesan, meningkatkan tahap ilmu pengetahuan dan keyakinan diri dalam kerja-kerja pengurusan fasiliti bangunan, mengurangkan masalah yang timbul dari kelengkapan fasiliti bangunan seperti awam, mekanikal, elektrik dan aset alih. Dan terakhir adalah mengurangkan kos pengurusan operasi dan penyelenggaraan fasiliti bangunan.